Ilmu obor kehidupan. 15 dekat sini betul ke? Bezanya histogram melonggokkan ni kita pakai sempadan atas. Ini usaha sebuah masjid dalam memperkasakan pendidikan buat anak-anak karya di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Hasan Ismail antara anak jati Teluk Bahang. Dikala menikmati usia emas bersama isteri di perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk bandar, mereka berkongsi minat mencanting batik sejak 35 tahun lalu. Saya Hasan bin Ismail, berumur 78 tahun yang menetap di Teluk Bahang. Memang anak asal orang Teluk Bahang. Saya biasa berjemur di dalam perhotelan. Kemudian itu selama 4 tahun saya berpindah pada batik. Masa saya menjemur diri ke dalam batik itu, taklah batik jonting lagi, batik pakai cap. Setelah saya masuk dalam lebih kurang dalam 6 tahun, kemudian saya cuba pula ke kaedah dengan melukis. Melukis atas kain putih untuk dengan batik. Tapi alhamdulillah, apa yang saya usahakan ini mendapat hasilnya. Hasil kreativiti dan minat yang dicurahkan pada seni tradisional ini, Hasan mampu meraih rezeki bagi menampung kehidupannya di sini. Di samping mengusahakan batik, Hasan juga seorang yang cukup dikenali oleh penduduk Teluk Bahang kerana peranannya sebelum ini sebagai pengerusi Masjid Jamek Teluk Bahang selama hampir 2 dekad. Sejarah Masjid Teluk Bahang ni, dia bermula daripada 1894. Masjid masa itu tak terletak di sini. Dia terletak di hujung tempat tanah penguburan. Terpindahlah satu bentuk rumah masa itu dijadikan masjid. Buat dengan papan lah. Kemudian tu tempat penguburan tu dipenuh di kubur. Tak sesuai dah. Kawasan terpencilnya tu jadikan masjid, diubah ke sini. Sebab sini ada laluan main road terus ke balik pulau dan juga ke Batu Peringgi. Terbinalah satu masjid yang berasaskan kayu dan lantai simen. Kapasiti dia boleh muat dalam 200 hingga 300 orang masa tu. Bila masuk 1980, kita ubah sekali lagi sebab penduduk dah bertambah. Kebetulan pula anak Teluk Bahang, dia jadi kontraktor. Dia boleh sketch. Benda yang dia buat tu dia tiru macam masjid negara yang ada sekarang ni. Bentuk bumbung belimbing. Luasan masjid sekarang ni ada 13,000 square feet. Masjid berusia 130 tahun ini dibina di atas tanah yang diwakafkan. Malah, kubur salah seorang pewakaf masih lagi berada di dalam kawasan masjid agar ia dapat terus ditatap dan jasanya dihargai generasi baharu. Meskipun terdapat rekaan asal masjid yang diubah suai, beberapa aspek dikekalkan, seperti 4 tiang utama yang menampung bumbung masjid ini. Berbakti untuk rumah ibadah bukan sahaja buat golongan berusia. Golongan muda turut sama menyumbang tenaga demi kesejahteraan karya masjid. Nama saya Muhammad Isfaris bin Irantika. Saya berumur 28 tahun dan berasal dari Teluk Bahang, Pulau Pinang. Saya bermula di Sekolah Kebangsaan Teluk Bahang, tingkatan 1
Saya belajar di Sekolah Mahat Tahfidz Darul Furqan Bari Pulau, Pulau Pinang. Tamatnya di sana, saya bersambung pengajian kitab saya di Darul Ulum Zakaria, South Africa. Selepas saya balik Malaysia, saya sebagai seorang imam di Masjid Daerah Timur Laut Pulau Pinang dan juga saya sebagai AJK Biro Dakwah dan Pendidikan di Masjid Jamiat Teluk Bahang. Saya juga bekerja sebagai seorang pemandu teksi dan membawa pelancong di sekitar Batu Feringgi dan Pulau Pinang. Mesra disapa Ustaz Is. Tugasnya sebagai ahli jawatan kuasa Biro Dakwah dan Pendidikan Masjid Jamiat Teluk Bahang membabitkan pengurusan jadual kuliah serta ustaz yang bertugas. Dalam mengimarahkan masjid, pendidikan turut dititik beratkan buat penduduk setempat melalui penganjuran beberapa kelas. Antaranya ialah kelas mengaji bagi golongan dewasa dan kanak-kanak, kelas memasak bagi kaum wanita dan kelas tambahan buat murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Alhamdulillah telah mengaji kanak-kanak daripada umur sekitar 7 tahun hingga ke 15 tahun. Waktu yang mengaji sekitar 4.30 petang hingga 6.30 petang daripada hari Isnin hingga ke hari Jumaat. Kelas SPM setakat ni pelajar lebih kurang 60 orang. Waktu kelas SPM daripada pukul 8 pagi hingga ke 12 tengah hari, hanya hari Sabtu. Kami di masjid ini kami menggalakkan pelajar mengambil subjek teraslah iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam. Okey, dari segi yuran, kami untuk kelas SPM pihak masjid hanya mengambil secara percuma dan untuk kelas pengajian kanak-kanak kami ambil sekitar RM30. Pendidikan menjadi asas penting untuk masa depan yang cerah. Impian melihat anak-anak Teluk Bahang mencapai kejayaan menjadi pembakar semangat bagi guru-guru dari Sekolah Menengah Teluk Bahang. 15 guru bergilir mengadakan kelas tambahan SPM bagi mendidik anak karya setiap minggu. Yuran guru pula ditampung oleh pihak masjid. Kelas tambahan SPM yang diadakan secara percuma ini amat membantu calon-calon SPM dalam menghadapi peperiksaan kelak. Kita memang dari dulu dan sampai sekarang ni kita ada hubungan baik dengan pihak sekolah. Jadi kita tumpuan khusus kepada peserta-peserta SPM ni sudah kita dapat tahu daripada guru-guru yang terlibat mengatakan bahawa prestasi agak menurun anak-anak karya di sini. Jadi dengan itu kita mengambil inisiatif untuk menyediakan tempat kepada mereka dan kita memberi sedikit sagu hati dan kita menyediakan peralatan kepada guru untuk mengajar mereka di sini. Setelah beberapa lama kita mengadakan kelas tambahan ini, dan kita mendapat maklum balas daripada pihak sekolah mengatakan peserta-peserta yang hadir di kelas tambahan kita ini dia ada peningkatan dari segi pembelajaran mereka melalui peperiksaan yang mereka duduki. Pada awal pagi, kru McDonald's Malaysia hadir di Masjid Jamiat Teluk Bahang. Kali ini mereka akan turut serta dalam aktiviti gotong royong membersihkan kawasan kelas tambahan SPM demi keselesaan murid-murid. Selari dengan usaha pihak Masjid Jamiat Teluk Bahang dalam memperkasakan pendidikan, McDonald's Malaysia turut berkongsi semangat sama. Syarikat milik tempatan ini menekankan kepentingan menuntut ilmu bagi golongan belia, antaranya melalui program perantis vocational McDonald's. Pertama sekali nak ucapkan berbanyak terima kasihlah dengan kehadiran kru-kru daripada MACD pada hari ini untuk bersama-sama dengan komuniti masjid untuk kita mengadakan gotong royong di tempat yang kita mengadakan kelas tuition untuk pelajar-pelajar SPM kita. Inilah keadaan kami dengan meja yang tak seberapa, dengan kursi meja yang kursi ini juga untuk kenduri, kursi ini juga untuk tuition pelajar. Kami sangat berbangga dan berhatilah atas penerimaan sumbangan daripada MACD yang membekalkan kursi meja baru untuk kuliah dan tuition budak-budak ni. Selain membakar semangat anak-anak dalam menuntut ilmu, golongan yang memerlukan tidak pernah dilupakan. 50 keluarga asnaf turut diraikan dalam program titipan kasih harian Metro bersama McDonald's Malaysia, kali ini dengan sumbangan barangan keperluan harian.
Bagi pihak masjid, hubungan yang terjalin jelas menggambarkan keprihatinan syarikat tempatan ini. Gembara komuniti masjid, rapatkan ukhuwah, eratkan hubungan.